Seperti biasa, kita kutip 10 pengajaran daripada ayat 19 hingga 26 ini. Yang pertama, Allah Ta'ala mula dengan ayat wa ma yastawil a'ma wal basir. Tak sama orang jelek, orang buta dengan orang jelek. Sampai kepada akhir ayat tu lah, sampai ke akhir ayat 22 tu. Kan ada empat tak sama. 4 perbandingan. Jadi ayat ini fakama annahu minal mutaqarrir. Di antara perkara yang tak ada ragu lagi, tak ada syak lagi lah, bahawa 4 perbandingan itu sangat jelas. Tak sama dua kumpulan itu. Kalau kita tanya orang biasa pun dia kata tak sama. Hidup dengan mati, jelek dengan buta, cerah dengan gelap, tak sama. Tetapi yang besar dalam ayat ini bukan yang fizikal, bukan yang zahir itu, yang dia naknya yang maknawi. Makna sebenar tak sama itu, iaitulah iman dengan kufur, taat dengan maksiat. Itu maksud daripada ayat perbandingan ini. Jadi tuan-tuan tandalah kesimpulan daripada ayat 19 hingga 22 itu 4 bandingan menunjukkan tak sama orang beriman dengan orang kufur, orang taat dengan maksiat. Orang ikut sunnah Nabi sallallahu dengan tak ikut sunnah, tak sama. Yang kedua, dari sudut faedah ilmiahnya, nafiyut tasawi. Allah Ta'ala nafi persamaan di antara dua perkara dengan beberapa cara. Panjang sikit ni, bersedia untuk tulis. Sebab kita rasa belum ada lagi faedah ni. Ana baru faedah yang panjang-panjang yang berulang saya lompat supaya tuan-tuan boleh tengok dan selepas, supaya tak panjang. Yang pertama, Allah Ta'ala menafikan dalam Quran ini persamaan. Yang pertama, antara dua perbuatan. Dua perbuatan. Dalil dianya surah At-Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah. Adakah sama orang yang beri minum jemaah haji, buat masjid haram itu seperti orang yang beriman kepada Allah? Tak sama. Mengkafir walaupun beri minum orang jemaah haji. Tak sama. Yang kedua, perbezaan antara dua perbuatan. Yang tadi dua apa ni? Fa'ilain, orang yang melakukan. Individu. Individu. Ayat An-Nisa 95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahidun. Tak sama orang yang duduk di Madinah tak pergi berperang sedangkan dia tak uzur dengan orang yang berjihad. Itu dia panggil fa'ilain. Dua orang yang melakukan. Yang tadi itu dua perbuatan, yang ni dua orang. Orang yang duduk dengan orang yang pergi berjihad. Tak sama. Yang ketiga, tak sama dua balasan. Tak sama dua balasan. Suratul Hasyri ayat 20. Suratul Hasyri ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama penduduk neraka dengan penduduk syurga. Ini tak sama dua balasan. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut semua tiga-tiga tadi. Mana ayat yang kita baca sekarang. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala zulumatu wala nur wala zillu wala haru wa ma yastawil ahya wal amwat. Jadi ayat kita ini yang kita baca hari ini mengumpulkan tiga-tiga kategori menafi persamaan. Allahu Akbar. Baiklah. Menarik kan? Kita pergi kepada yang ketiga. Kalau tuan-tuan cakap laju, saya minta maaf lah. Ulang baliklah dalam rakaman kita ni. Yang ketiga, nur, zulumat, jamak. Nur, mufrad, single dia panggil. Kenapa? Kenapa zulumat dia gunakan jamak? Gelap, banyak yang gelap. Cahaya satu, sebab dia kata yang batil itu banyak, yang sesak itu banyak, yang karut itu banyak, yang betul satu je. Nur satu, daripada Allah Azza wa Jalla, daripada Nabi SAW, daripada ulama salafus salih, itu betul. Zulumat, gelap, macam-macam. Mari daripada kepahaman yang kafir,
kepahaman yang karut, khurafat, macam-macam dia punya mari. Sebab tu dia jamakkan yang zulumat, diifratkan nur. Maknanya jalan yang benar tu satu, jalan yang salah tu pelbagai. Masya Allah. Jadi ada juga ulama kata biasanya kegunaan Al-Quran tu dia jamakkan benda-benda yang tak baik dalam Quran. Gitulah. Dalam Quran dia tak sebut zulumat kecuali dia dengan jamak. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Allah Ta'ala buat bandingan la wa ma yastawil ahya walal amwat. Tak sama orang yang hidup dengan orang mati. Allah Ta'ala innallaha yusmi'u man yasha. Allah Ta'ala beri mendengarkan siapa yang dikehendaki. Mana ayat di sini kata di para ulama Allah banding orang mukmin yang mendengar, orang kafir yang tak dengar. Dan kuasa Allah Ta'ala memberi pendengaran kepada orang mukmin, sama'atut taufik, dengar dengan taufik. Orang kafir dengar sedengar-dengarnya sebagaimana lembu dengan kambing dengar. Tak tahu apa, dengar. Tapi ada orang kafir dia dengar, dia buka hati dia berfikir, tak masuk Islam. Maknanya kafir yang kerah kepala lah maksud sini. Kafir yang kerah kepala yang tak nak buka hati berfikir. Ada juga orang kafir dengar jadi baik. Alhamdulillah, jadi mukmin. Tadi kita dah bincang tentang pendengaran khas dalam kubur tu. Yang kelima, wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Kamu tak boleh beri dengar kepada orang dalam kubur. Ulama tafsir kata wasful kafir bi annahu mayyit. Disifatkan orang kafir itu macam orang mati. Wa annahu bimanzilati ashabil kubur. Seolah-olah dia tu macam orang dalam kubur, tak bercakap, tak ada kata apa. Jadi orang hati dia celek, hatinya cerah, itu ibarat seperti orang hidup. Dua perbezaan yang ketara lah dalam perkara ini. Jadi dalam masalah sama, orang dalam kubur ada pendengarannya. Telah kita bincangkan tadi. Yang keenam, inna arsalnaka bil haqq. Kami utus kamu Muhammad dengan benar. Apa yang benar? Benar tu lawan dia batil. Kalau kata benar, yang benar lawan siapa? Lawan dengan batil. Batil. Tuan-tuan tanda sikit. Kategori kebatilan. Lawan pada benar. Batil dalam akhbar, dalam cerita, orang panggil bohong. Batil dalam cerita, orang panggil bohong. Hadis batil, mana hadis palsu. Bohong kamu. Kadzib. Batil dalam ahkam, nama dia al-jawr wa zulmu. Batil dalam hukum hakam, maknanya zalim dan jahat. Maka Allah kata arsalnaka bil haqq. Mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami utus kamu dengan benar. Maknanya khabar yang kamu bawa sadiq, benar daripada Allah. Hukum hakam yang kamu bawa adil, telus dan saksama. Itu maksud dia. Menarik tuan-tuan ni. Bila dia kata, maka syariat Islam yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mari daripada dibawa oleh Nabi daripada Allah Taala ini, semuanya betul, semuanya benar, semuanya comel, semuanya elok. Kalau kata undang-undang Islam ni tak baguslah, potong tangan pencuri, kamu tu yang tak bagus. Orang mencuri kamu bela, orang yang kena curi kamu tak naya. Pelik kita. Yang ketujuh, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat ada pemberi khabar, pembawa berita, pemberi amaran, mana ada nabi, ada rasul. Ayat ini membatalkan orang yang berhujah dengan qadar, dengan takdir Allah ketika melakukan maksiat. Dia kata kami jadi kafir ni sebab takdir Tuhan. Kami buat maksiat ni sebab takdir Allah. Tak boleh pakai macam tu. Kalaulah berhujah dengan takdir diterima, tak ada faedah Tuhan hantar rasul mari. Tak ada faedah Tuhan hantar mari para anbiya wal mursalin. Sebab apa? Sebab Abu Jahal akan berhujah, takdir awak, Allah Ta'ala takdirkan saya ni jadi kafir. Kenapa nak azab pula? Allah Ta'ala takdir saya mencuri, kenapa nak hukum pula? Mana ayat ini membatalkan berhujah dengan qadar ke atas maksiat yang mereka buat. Tuhan kata tak, setiap orang sudah diberi peringatan. Nabi dah beritahu, mencuri dosa.
zina haram, rasuah haram, riba haram. Kamu ambil juga, tapi sampai mahkamah, tuan hakim jangan hukum saya. Ini takdir Tuhan. Tuan hakim kata ambil kau pergi hospital jiwa. Atau pergi sakiteri punya kawasan. Apa punya cakap macam ni? Baik, tak boleh. Maka ayat ini juga menjadi dalil bahawa Nabi bukanlah orang yang pertama diutuskan, bahawa telah berlalu pemberi amaran sebelum pada kamu. Sudah 300 orang lebih rasul-rasul yang telah dihantar oleh Allah kepada umat masing-masing. Yang ke-8, wa in yukadzibuka faqad kazzaba allazina min qablihim. Kalau mereka dusta, Abu Jahal dusta, Abu Lahab dusta, Pak Abu semua dusta, sabarlah Muhammad. Ayat ini tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak tenangkan hati Nabi bahawa dia akan diancam, dibohongi oleh kaum dia, umat Nabi dah pun sama juga. Sabarlah Muhammad. Kita pendakwah kalau orang tentang, yang kita bawa Quran dengan hadis ni ditentang, sabar, kita lawan. Ia ke-9. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan kenyataan. Apa dia kenyataan itu? Iaitulah melalui wahyu, melalui mukjizat-mukjizat, yang biasanya mukjizat ini bila orang kafir dia akan tengok, dia percaya. Yang percayalah, yang tak percaya dia kata sihir pula. Gitulah keadaan. Jadi Allah Ta'ala beri siap-siap rasul, ada mukjizat, ada kitab. Mukjizat tu untuk nak tarik hati dia. Kitab tu untuk nak perbincangan. Dari sudut ilmunya. Yang terakhir Allah sebut wabil kitabil munir. Kitab yang menerangkan, yang bercahaya. Jadi kitab-kitab yang diturun oleh Allah Ta'ala dari langit, semuanya mengandungi cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya ketaatan, cahaya yang menyuluh jalan ke jalan Allah Azza wa Jalla. Lawan dianya apa dia? Gelap. Gelap maksiat, gelap kufur, gelap segala kegelapan. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita 10 faedah daripada ayat 19 hingga 26. InsyaAllah ayat 27 kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah